Okey, seterusnya soalan nombor 8 adalah soalan bab cukai. Encik Hisham mempunyai pendapatan tahunan sebanyak RM120,340 pada tahun 2020. Beliau telah mendermakan RM5,000 kepada sebuah badan kebajikan yang berdaftar. Beliau juga telah membayar zakat berjumlah RM2,450. So, awak kena tahu yang ni pendapatan tahunan, yang derma ni adalah pengecualian cukai. Pengecualian. Semua derma, hadiah itu dianggap sebagai pengecualian. Manakala zakat pula, zakat adalah rebate. Awak kena tahu ni. Zakat, rebate, derma, hadiah, sumbangan itu adalah pengecualian. Manakala pelepasan pula, pelepasan dia ada kategori, dia ada item-item yang dah ditentukan. Ini pelepasan. So awak kena tahu ada 3 benda kat sini. Untuk cukai pendapatan ni, awak kena tahu ada 3 benda. Pengecualian tu apa benda? Rebate tu, zakat adalah rebate dan juga pelepasan. Pelepasan dia akan bagi tahulah berapa pelepasan dia. Okey, soalan pertama. Soalan A, hitungkan jumlah pendapatan bercukai Encik Hisham. Okey. Sebelum kira cukai pendapatan, kita kena kira pendapatan bercukai dulu. Okey, soalan A Ni formula dia, pendapatan bercukai. Formula dia adalah pendapatan tahunan, jumlah pendapatan tolak dengan pengecualian cikgu punya pen cikgu ni sebenarnya rosak sikit ni. Tu dia macam tulisan tak cantik ni. Faham pengecualian pengecualian tolak dengan pelepasan. Ini formula nak cari pendapatan bercukai. Dekat sini tak ada rebate. Ingat dekat bahagian nak kira pendapatan bercukai, rebate tak termasuk lagi. Rebate termasuk dekat bahagian cukai pendapatan nanti. Okey, berapakah pendapatan bercukai dia? Jumlah pendapatan dia 120,340. Itu jumlah pendapatan dia. Okey, pengecualian adalah derma tadi. Derma dia kata 5,000 kan? Maka itulah pengecualian. Zakat bukan pengecualian zakat kawasan lain. Bukan kat sini. Tolak pelepasan. Okey, pelepasan kita rujuk dekat jadual ni. Okey, pelepasan yang pertama individu 9,000. Okey, Encik Hisham tu dapat pelepasan 9,000 untuk diri dia sendiri. Isteri 4,000. Anak-anak kalau berumur bawah 18 tahun, seorang dapat 2,000 sebenarnya. Dia cakap 6,000. Betul lah tu. 6,000 tu untuk 3 orang. Betul lah tu. Anak seorang 2,000. Sebenarnya awak tak payah hafal Item-item ni tak payah hafal. Sebab dalam exam dia akan bagi benda ni. Semua item dia akan bagi. Awak just ikut saja. Anak di universiti 8,000. Okey, dapat 8,000 pelepasan. Yuran taska. Okey, yuran taska dia ada had. Nampak tak? Bila ada had ni, awak kena refer dekat had ni. Kalau ada had, awak kena refer. Kalau tak ada had, macam soalan ni atas ni, nampak tak bahagian atas ni? Individu, isteri, anak semua ni tak ada had. Bila tak ada had, awak ambil je. Nilai yang diberi pada kita ni ambil je. Ambil je. Tapi kalau soalan tu dia nak trick kita boleh juga. Dia bagi nilai yang salah. Tapi cikgu rasa tak macam tu lah. Kalau individu dia akan bagi betul lah. Amount yang betul lah kat sini. Sebenarnya benda ni memang ada had juga. Tetapi dalam exam biasanya benda ni dia akan bagi direct terus. Kecuali yang ada had. Kalau ada had memang dia akan bagi tahu. Kalau had 1,000 mungkin dia akan bagi lebih. Nampak tak kat sini 3360 ni tak dapat. Pelepasan 3360 tak dapat sebab had dia sekadar 1,000 saja. Jadi yang ni kita potong, kita hanya kira 1,000 saja. Sama juga ni. Ibu bapa had 3,000, so 2,400 okey. Boleh dapat pelepasan tu. Sebab had dia 3,000. Tak lebih 3,000 kira okey. Perbelanjaan perubatan 6,000. 7,400 tak boleh. Dah terlebih had. Dia hanya bagi sekadar 6,000 saja. Gaya hidup 2,500, 1,250 okey, boleh. Insurans hayat dan KWSP 7,000, 4,800 okey. Jadi pelepasan yang tu sajalah. So pelepasan kita jumlahkan semua sekali kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, list. List kat apa? Tambah semua sekali kita letaklah dekat pelepasan ni. Okey, tambah 9,000 campur 4,000 isteri, anak 6,000, anak kat universiti 8,000. Lepas tu yuran taska 1,000. Lepas tu 2,400, 6,000,
1250 dan juga 4,800. Jadi pelepasan dia 42,450. Jadi tekan kalkulator, kita akan dapat pendapatan bercukai dia. 120340 tolak 5,000 tolak 42,450. So kita akan dapat 72,890. Yang ni lah yang akan dikenakan cukai. Itu soalan A. Soalan B, hitungkan jumlah cukai pendapatan. Ini formula cukai pendapatan pula. Cukai pendapatan, formula dia adalah cukai dasar campur peratus baki cukai. Lepas tu tolak dengan rebate. Ini formula ni kena hafal. Ini formula cukai pendapatan Cukai pendapatan sekali lagi. Cukai pendapatan, awak nak kena tahu apakah cukai dasar dia, tambahkan dengan peratus baki cukai, tolak dengan rebate. Okey, sekarang ni kita tahu bahawa dia punya cukai pendapatan bercukai dia 72,890. Awak kena rujuk dekat jadual dia, dan dekat sini sudah bagi dah jadual dia dekat sini lah. Ini jadual dia. Kalau asalnya banyaklah jadual dia kan. Kalau banyak jadual tu awak kena rujuk dekat kawasan yang sesuai lah. Okey, ini kita nak rujuk kat sini. Okey, bila rujuk kat sini awak akan nampak beberapa benda kat sini. Nampak tak? Di antara 70,000 dengan 100,000, dia pecah kepada dua. 70,000 dengan 30,000. Okey, kalau kita punya 72,850 ni, kita hanya tengok ini saja. Tengok 70, ni dia punya kadar cukai dasar dia. Lepas tu yang 30,000 ni tak payah tengok ni. Ni tak payah tengok. Yang ni kita tengok, 21% ni kita tengok. Ini tak payah tengok. Kita hanya tengok itu saja. Kita hanya tengok ini saja. Sekali lagi Tengok yang ni sekali lagi. Awak tengok 70,000. Nilai dia 4,600 dan tengok 21% ni. Itu saja awak kena tengok. Jadi cukai dasar dia kita pecah kepada yang 72,800 ni, kita pecah kepada dua, iaitu 70,000 kat sini, dan juga peratus baki cukai dia adalah 21%, 0.21, darab dengan baki cukai. Okey, berapakah baki dia? Baki dia tolaklah ni. Yang ni dengan ini kita tolakkan. 72,890 tolak 70,000. So baki dia 2890. Itu kat situ. 2890. Itulah peratus baki cukai. Peratus dia 21%. Baki dia adalah 2,890. Boleh Cukai dia semua sekali 72,890. Cukai dasar dia 70,000. Baki dia ada 2,890 lagi. 2,890 dekat bahagian baki ni. Dan baki tu dikenakan 21%. Lepas tu tolak rebate. Rebate adalah zakat tadi. Ni rebate adalah zakat. Berapa zakat tadi dia bayar? Zakat adalah 2,450. Okey, yang 70,000 ni dia kena berapa? 70,000 ni dia punya pendapatan cukai dia adalah 4,600. 70,000 tu cukai dia adalah 4,600. Okey, yang ni tekan kalkulator. 0.21 darab 2,890, kita akan dapat RM606.90 tolak dengan 2,450. Kita tekan kalkulator, dapatlah cukai pendapatan dia. 4,600 campur 606.9 tolak 2,450. So jawapan dia RM 2756.90. Inilah cukai pendapatan dia. Okey. Seterusnya soalan C, dia kata mulai tahun hadapan Encik Hisham bercadang untuk melakukan PCB, potongan cukai bulanan ataupun berjadual. Cadangkan nilai PCB yang sesuai untuknya. Okey, dia punya cukai pendapatan 275690 sen. So berapakah nilai PCB yang sesuai untuk dia? PCB yang sesuai adalah 275690 sen. Kita bagi 12 lah. Sebab PCB tu dalam tempoh 12 bulan. So kita bahagikan
dengan 12. So PCB dia mungkin sebulan adalah lebih kurang 229.74. Itulah jawapan dia. Kita just bagi 12. Soalan ni satu soalan tak cukup, dia kena buat 2-3 soalan baru nampak macam mana kita nak pecahkan benda ni. Kan, sekali lagi okey, jap, cikgu bagi contoh soalan lain. Okey, katakanlah cukai dia yang kita kira dekat sini katakanlah 85,000. Katakan soalan A tu 85,000. Okey, apakah soalan B? Cikgu nak tunjuk penggunaan jadual ni. Cukai pendapatan adalah cukai dasar campur peratus baki tolak dengan rebate. Okey, cukai dasar dia 85,000 ni, 85,000 ni masih lagi kawasan sini. Masih lagi di antara 70,000 hingga 100,000. Jadi cukai dasar dia adalah 70,000. Kita hanya tengok ke sini sekali lagi Tengok dekat yang cikgu highlight warna kuning tu. 70K, dan kalau 70K kat sini berapakah baki dia? 85K tolak 70K, kita akan dapat 15K kat sini. 15K, dan peratus dia adalah di sini. 0.21. Darab dengan 15K lah. 0.21 darab 15K tolak rebate. So 70K berapakah dia punya cukai dia? 70K cukai dia adalah 4,600. Okey, yang ni tekan kalkulator tolak rebate. So 0.21 darab 15,000. Kita akan dapat kat sini 3,150 tolak rebate 2,450. So dapatlah jawapan dia. Awak kena pandai pecahkan dia ni. Dia punya apa? Dia punya cukai dia ni, pendapatan bercukai dia ni. Bila nak kira cukai pendapatan, awak kena pandai break ni. 85,000 ni awak kena break 70 kat sini, 15 kat sini. Kena pandai break. 70 ni berapa cukai dia? Tengok dekat jadual. 4,600 tengok dekat jadual. Lepas tu 15,000 ni berapakah dia punya peratus cukai dia? Ni tengok dekat jadual. 21 ni tengok dekat jadual. Sekali lagi Yang ni tengok dekat jadual. Ini pun tengok dekat jadual. Sebab tu kat sini sekali lagi cuba pecahkan. Okey, kat sini tengok ni. Kita punya cukai pendapatan bercukai dia 72,890. Cikgu breakkan kepada 70 dengan 2,890. 70 ni dia punya cukai dia adalah 4,600. Yang 2,890 ni kena 21%. So dapatlah yang ni. Kena pandai break. Okey, habis kat situ. Seterusnya soalan nombor 9. Soalan nombor 9 adalah soalan pelan dan dengarkan. Cikgu bagi tips Cikgu terus pada tips cikgu. Untuk lukis pelan, awak lukis satah melintang, satah mengufuk ataupun melintang. Kalau pelan, lukis satah melintang. Kalau pandangan X atau Y, lukis satah menegak. Okey, soalan pertama nombor 9A ni. Dia kata lukiskan pelan. Pelan adalah pandangan pada arah atas, betul tak? Arah atas kita akan nampak apa? Kita akan nampak yang ni, yang biru ni. Kita akan nampak yang merah ni. Dan kita akan nampak yang purple ni, betul tak? Kita akan nampak 3 item tu. Tetapi cikgu cakap apa tadi? Bila nak lukis pelan, kita kena lukis satah melintang. Okey, perasan tak? Merah dengan biru tu melintang. Yang purple tu condong ni. Yang ni condong. So bila condong, kita tak lukis dia. Kita bukan lukis apa kita nampak. Kita lukis apa yang melintang saja. Pandangan pelan, awak lukis semua satah melintang. Jadi yang melintang tu merah dengan biru. Yang purple tu tidak. Okey, selain pada merah dengan biru tu, apakah satah melintang yang ada lagi dekat rajah kita tu? Adalah di sini, tapak ni. Tapak ni melintang juga. So awak punya tugas, lukis semua satah melintang. Okay, jadi cikgu nak lukis hijau dulu. Lukis yang paling jauh dulu. Nak lukis mana satu dulu ni? Antara merah, biru dengan hijau tu, lukis hijau dulu sebab dia paling jauh. So lukis hijau dulu. So dia punya ukuran dia 75. So nak buat macam ni boleh juga. 75 macam ni. Boleh. Ataupun nak buat macam ni. 75 pun boleh juga. 75 potret pun boleh, landscape pun boleh. Mana-mana boleh. Potret boleh, landscape boleh. Okay, katakan cikgu ambil satu lah, ambil yang ni. Cikgu ambil yang menegak ni. Yang potret ni. 75. Okay, lepas tu kita nak lukis merah pula.
Okay, merah saiz dia adalah, awak kena tengok dekat sini, dia ada ukuran dia kat sini. LG 3, ni 3. LB 2, ni 2. Okay, lepas tu dia cakap LG 3. Lepas tu yang ni 7. Yang ni 3. So 3 maka ini 4 lah. Kan? 7, 3, 4. So yang merah ni akan jadi 3, 4. 3, 4. Okay, lepas tu biru. Biru yang belakang tu 3, 5. 3, 5. 3, 5. Itu betul. Okay, habis lah. Kan kita dah lukis dah merah, biru, hijau. Hijau, biru, merah. Okay, purple kita tak lukis tau. Purple ni kita tak lukis. Tetapi dia nampak tak kalau kita pandang dari arah atas? Pandang dari arah atas, memang kita nampak purple tu. Kita nampak dia. Kita tak lukis. Tetapi dia wujud secara automatik. Nampak tak ni? Purple ni tak lukis dia. Nampak tak dia wujud kat sini? Inilah kawasan purple tu. Kita tak lukis dia tapi dia ada secara automatik. Sebab tu, bila kita nak buat pandangan plan, awak hanya highlight semua satah melintang, lukis semua satah melintang. Nanti jawapan kita tu, awak akan dapat seperti mana yang sepatutnya. Patutnya kita nampak 3 benda kan sekali lagi. Kita nampak biru, merah dengan purple. Purple kita tak lukis tau. Kita tak lukis purple. Tetapi jawapan dia automatically dia wujud. Purple ni kita tak lukis tetapi dia wujud secara automatik. Boleh. Kita hanya lukis semua satah melintang saja. Jadi itulah jawapan bagi perlan. Cikgu ajar nak lakar dulu. Lepas tu nanti awak lukis cantik-cantik lah. Ni lakaran dia. Itu pandangan daripada arah pandangan plan. Okay, soalan B, pandangan arah X. Okay, kalau arah X pula, apa kita nampak? Kita akan nampak yang ni. Kan, kita akan nampak yang ni, purple ni. Kita akan nampak juga yang ni, hijau ni. Okay, apa lagi kita nampak? Tak ada, 2 tu saja, betul tak? Kita nampak 2 tu saja. Tapi, cikgu ajar tadi apa? Bila kita nak lukis pandangan X atau Y, kita kena lukis semua satah menegak. So, manakah menegak lagi yang ada dekat rajah kita tu? Yang mana menegak lagi? Yang ni, menegak. Ni satah menegak juga ni. Apa ni satah menegak? Yang ni menegak juga ni. Ni menegak juga. Biru ni. Tapi biru ni kita tak nampak dah daripada arah X. Biru tu memang menegak tapi itu arah Y. Arah X kita tak nampak biru ni. Daripada arah X yang menegak adalah 3 tu saja. Purple, hijau, merah. Kena lukis hijau dulu. Lukis yang paling jauh dulu. Merah dulu lukis. Lukis merah dulu. Dia punya size dia 4, 7, 6, 3 garis. Itu hijau. Itu merah. Lepas tu hijau. Hijau dia punya size dia adalah yang ni 2 tadi, LB 2, ni 2. So kalau ini 6, yang ni akan jadi 2, ni akan jadi 4. Kan? So ini 4 lah. Lepas tu yang ni 4, yang ni 2, maka ini pun 2 juga. Ni 2. So nanti dia akan jadi 2, 4 garis. Okay, lepas tu purple. Purple dia akan duduk di sini lah. Ni purple. Maka itulah jawapan dia. Pandangan daripada arah X. Kita lukis semua satah menegak. Okay, pandangan daripada arah Y. Arah Y kita lukis, apa kita nampak dulu? Okay, yang kita nampak yang ni. Kita nampak yang ni. Purple ni kita nampak. Kita nampak juga yang ni, orange ni, kita nampak juga. Okey, selain daripada purple dengan orange tu, kita kena highlightkan semua satah menegak daripada arah Y. Mana satah menegak? Ni, belakang ni. Ni pun menegak juga ni. Kita kena lukis semua satah menegak daripada arah Y tu. So, kita kena lukis yang paling jauh dulu. Biru dulu cikgu lukis. Lukis biru dulu. Dia punya size dia adalah 4, 5. 4, 5. Okay, lepas 4, 5 tu ada orange. Orange size dia adalah tadi kita dah tahu dah dekat sini 2, 3 2, 3. So dekat sini 2, 3. 2, 3. Okay, lepas tu ada purple. Purple dia punya size dia 5, 6. Ni 5. Ni 6. Ni dah 4. Dia ada 2 lagi kat atas ni.
Sorry. Dia ada 2. Ni 4, ni 2. Lepas tu yang ni pun 2. Lepas tu yang kan ni sekejap. Ni 2, yang ni 2, yang ni 4. Kan? 4, 2, 2. Nah, ni lah jawapan dia. Okey, bila kita lukis purple tu, apa berlaku dekat sini? Ni apa berlaku kat sini? Yang tu dah terlindung, betul tak? Ni garis biru belakang ni terlindung daripada satah biru tu, satah purple tu. Maka bila dia terlindung, kita kena buat putus-putus. Kat sini kena buat putus-putus. Sebab dia terlindung. Maka itulah jawapan dia. Kita lukis semua satah menegak. Mula pada paling jauh sekali. Kita overlap ke atas dia. Yang mana yang terlindung, kita putus-putuskan dia. Macam tu. Jadi soalan 9A je saya tunjuk lah. Soalan 9B obat sendiri lah. Cuma nak tunjuk satu soalan je untuk 9B ni daripada arah Y. Daripada arah Y. Dari arah Y apa kita nampak? Kita akan nampak yang ni dari arah Y. Yang ni. Biru ni. Kita akan nampak juga yang ni. Kan? Dan kita akan nampak juga sebahagian daripada ini. Apa-apa tu kita nampak juga daripada arah Y. Dan kita akan nampak juga ni belakang ni. Kawasan silinder ni belakang ni pun kita akan nampak juga daripada arah Y. Itu yang kita nampak. Tetapi cikgu bagi tahu awak tadi apa? Kita tak lukis apa kita nampak. Kita lukis, kalau pandangan Y, kita kena lukis semua satah menegak. Oleh itu kita tak lukis apa yang kita nampak sebenarnya. Sekali lagi cikgu akan highlightkan apa satah menegak. Yang menegak tu biru tu betul. Merah tu yang ni. Merah dengan merah yang ni. Merah ni semua ni. Ni satah menegak daripada arah Y. Yang ni pun menegak juga daripada arah Y. Manakala yang purple tadi, ni purple tadi. Purple tadi memang kita nampak daripada arah Y, tetapi dia bukan menegak. Maka kita tak lukis purple tu. Dari arah Y ni, kita memang nampak purple ni. Memang nampak. Tetapi kita tak lukis dia. Kita abaikan. Kita akan lukis semua satah menegak. Okey, biru, merah, hijau. Apa lagi yang menegak? Menegak ini. Ini pun menegak juga. Satu lagi kat sini. Okey, ada purple kat sini. Dan juga silinder. Okey, silinder yang belakang ni dia pun nampak juga. Dan dia pun tegak juga. Tetapi dia tak nampak lengkung tu. Dia akan nampak yang ni. Dia akan jadi segi 4 dekat sini. Daripada arah Y, silinder tu dia akan jadi segi 4 kat situ. Maka kita akan lukis semua satah menegak daripada arah Y tu. So mula daripada paling jauh iaitu hijau dulu. Hijau paling jauh hijau paling jauh, dia punya size dia 57. 57. Okey, lepas hijau, merah pula. Okey, merah dia punya size dia. Okey, kalau baca soalan dia kata kat sini W adalah titik tengah bagi PU. W ni tengah-tengah bagi PU. Dan PU tu 7. Nampak tak ni 7? Ni pun 7 lah ni. Semua ni. Ni sana-sana ni 7. Jadi W tu tengah-tengah. So 3.5 lah ni. Ni 3.5. So 3.5 7 juga. So ni 3.5, maksudnya ni 1.5 lah. Kan? 3.5, 1.5. Okey. Lepas tu purple. Okey, purple dia punya size dia kat sini adalah yang ni 7. Yang ni 4. Maka yang ni akan jadi 3. 7, 4, 3. So ni akan jadi 3 kat sini. 3. Dan tegak dia tinggi dia 7. So bila tinggi 7, sekejap sekali lagi. Okay, bila tinggi 7, yang ni dah 5. Ni 2 lagi lah. Tu 2 lagi. Okay, apa berlaku pada hijau dengan ni? Ni apa berlaku kat sini? Ni apa berlaku kat sini? 1 dengan 2 ni. Bila kita lukis purple tu, dia akan terlindung, betul tak? Yang tu akan jadi putus-putus. Kawasan tu akan jadi putus-putus. Ni putus-putus. Sebab terlindung. Lukis purple terlindung. So lukis putus-putus. Okey, lepas tu siapa pula? Orange pula. Okey, orange size dia berapa size dia? Orange size dia adalah yang ni 2, yang ni 6. So total ni 8. Total ni 8. Maka yang ni 8 lah semua ni. Semua ni 8. Jejari dia 4.
Kalau yang tu 8, maka jejari dia 4. Maka ni 4. Sekejap. Ni 4, ni pun 4. Maka jejari dia 4. Ni 4 lah. So 4 dia dekat sini. So 4. Tinggi dia sama dengan purple. Lebih kurang je. Cikgu punya pen tak berapa cantik 7. Boleh. Okey, lepas tu biru. Biru akan duduk di atas purple ni. Okey, purple tu memanglah terlindung. Tapi tak payah buat putus-putus dekat biru tu Biru tak payah buat putus-putus sebab dia purple tu tak payah buat putus-putus sebab di cover oleh biru. Kalau kita buat putus-putus nanti biru nak kena highlight balik. Nanti tak ada function lah. Jadi itulah jawapan pandangan daripada arah Y. Daripada arah X dengan pandangan pelan tu tak susah sangat. Dia pandangan arah Y. Okey, dan soalan terakhir kita, soalan OGIF. Okey, cikgu kita tambah masa sikit cikgu untuk kita habiskan soalan ini juga Boleh ya. Okey, sikit lagi Saya pun nak kena ambil anak saya ni. Tak apa. Tak apa. Kita cepat sikit Okey. Soalan seterusnya nombor 10, kita diberi OGIF. Daripada OGIF ni awak nak kena jawab median. Okey, cikgu jawab median dulu. Median formula dia adalah 1/2 darab kekerapan lengkukan ataupun jumlah kekerapan. Kekerapan lengkukan ataupun jumlah kekerapan. Dia kata kat sini ada 100 orang pelajar. Kat sini 100 orang, kat sini 100 orang. Median adalah 1/2 daripada 100 tu. Kita akan dapat 50. So 50 belum jawapan lagi. 50 tu dekat sini. Okay, buat dotted line, dot sampai kena OGIF. Bawah ni lah jawapan dia. Inilah median. Itulah median. Okay, habis median. Itu saja. Soalan B. Berdasarkan OGIF, lengkapkan jadual di bawah. Okay, daripada OGIF ni kita nak buat jadual kekerapan kat bawah ni. Tapi yang kita tahu OGIF ni dia kekerapan lengkukan kan. Tengok dekat sini OGIF adalah kekerapan lengkukan. Maka kita nak kena tukar kekerapan lengkukan tu kepada kekerapan. Sebelum tu kita kena dapatkan dulu. Ni kosong. Yang ni lebih kurang 2. Yang ni 8. Yang ni 20. Yang ni adalah kat sini. Ni 35 lebih kurang. Cikgu punya pen ni salah sikit. 35. Lepas tu yang ni pula 70. Yang ni pula lebih kurang 94. Ni 100. Kita kena dapatkan semua dekat setiap ni berapakah dia punya kekerapan lengkukan itu. Kita kena dapatkan. Jadi kita nak salin balik benda ni dekat bawah ni. Okey. Nak tahu kekerapan, kita kena dapatkan daripada kekerapan lengkukan. Mula daripada kosong Ni 028 tadi yang kita buat tadi. 028. Lepas tu 20, 35, 70, 94 dengan 100. Daripada sini. Ni kita dah masukkan dekat tepi ni. Dan kita nak kena dapatkan kekerapan. Okey, kekerapan dan kekerapan lengkukan, apakah dia punya penghubung dia? Mula-mula dia sama kan? Betul tak? Mula dia sama. Kalau ni kosong juga. Itu macam tu. Lepas tu kosong tambah apa dapat 2. 2 dah. 2 tambah apa dapat 8. 2 tambah 6 lah. 8 tambah berapa dapat 20. Tambah 12 lah. 20 tambah apa dapat 35. Tambah 15. 35 tambah berapa dapat 70. Tambah 35. Ni tambah berapa dapat 94. Tambah 24. Ini tambah 6. Itulah kekerapan daripada kekerapan lengkukan. Lepas tu titik tengah dengan ni kita dapatkan macam biasalah. 1 hingga 5, 6 hingga 9, 10 hingga 6 hingga 10, 6 hingga 10, 11 hingga 15, 16, 20, 21, 25, 26, 30, 31, 35, 36, 40. Lepas tu titik tengah.
Di tengah kat sini 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38. Okey, itu soalan B. A dah siap, B dah siap. Tentukan min. Min ada formula dia sebenarnya. Min formula dia adalah fx over f. F adalah kekerapan, x adalah titik tengah. Daripada min ni, ada soalan yang minta cari C sampai Y, cari variance, awak kena tahu. Dia formula saja. Min, C sampai Y, variance tak susah pun sebenarnya. Cuma awak kena praktis 2-3 soalan, awak boleh buat dah sampai tu. Sebab min, variance, C sampai Y hanya nak guna formula saja. Daripada formula tu awak akan dapat 3 benda tadi. Kalau awak tak pernah buat latihan, memang awak tak akan boleh kira lah benda-benda tu. Bila awak buat latihan, awak buatlah 2-3 soalan saja, awak akan dapat dia punya jawapan, dia punya apa kaedah dia. Hanya latihan saja. Awak akan tahu macam mana nak cari min, C sampai Y dengan variance. Sebab benda tu hanya guna formula saja. Ada formula, awak boleh buat. Tapi kena tahu dululah nak guna formula tu macam mana. So soalan C cikgu tak tunjuklah, cikgu bagi macam ni saja Sebab cikgu nak kena ambil anak cikgu. Jadi cikgu laju sikit. Okey, soalan D lagi seterusnya. Dengan menggunakan skala 2 cm/5 minit pada paksi mengufuk dan 2 cm/2 pelajar pada paksi menjanjang, lukiskan sebuah poligon kerapan. Okey, soalan dalam topik ni awak kena lukis 3 benda. Histogram, poligon kerapan dan juga ogif. Sebelum lukis, awak kena hafal dulu. Kalau tak hafal, tak boleh buat. So, awak kena hafal. Histogram tu macam mana bentuk dia? Histogram bentuk dia macam ni. Bukan sekadar hafal bentuk saja, awak kena hafal juga bawah nak pakai apa. Untuk histogram, cikgu prefer guna titik tengah. Tetapi nak guna kekerapan, nak guna sempadan pun boleh. Nak guna selang kelas pun boleh. Dekat histogram macam-macam cara boleh guna. Tapi cikgu suka titik tengah. Lepas tu kekerapan. Ini awak kena hafal. Kena hafal bentuk dia. Kena hafal bentuk dia macam mana. Hafal juga apa nak guna dekat bawah dan atas ni. Yang ni histogram. Lepas tu poligon kerapan. Poligon kerapan bentuk dia macam ni. Bawah nak pakai titik tengah. Ini kekerapan. Sama macam histogram. Lepas tu ogif. Ogif bentuk dia macam ni. Yang bawah ni kena pakai sempadan atas. Ini kekerapan lengkukan. Ini kena hafal. Awak kena hafal bentuk dia dan apa nak guna dekat paksi X dan Y dia. Kena hafal benda ni. Kalau tak hafal, memang tak boleh buat. Itu je. Awak bisa hafal. So, soalan kita ni nak minta apa ni? Lukiskan poligon kekerapan. Jadi awak kena tahu. Dalam kepala awak tu awak nampak ada benda ni. Dalam kepala awak tu awak kena nampak ada benda ni. Ni kena bayangkan benda ni lah. Okey, dekat bawah ni kena guna titik tengah. So dekat graf kita ni terus tanda titik tengah ni. Semua benda ni terus tanda dekat graf kita. Daripada 3 sampai 38 tu tandakan. 3 8 13 18 23 28 33 38 tandakan. Tandakan titik tengah kat sini. Titik tengah dekat paksi Y dan paksi X ni tandakan. Okey, lepas tu nampak tak skala diberi pada kita ni. Skala ni 2 cm kepada 5 minit pada paksi mengufuk ni. Okey, ni sebenarnya tak payah ikut. Untuk bab ni, histogram ke, poligon kerapan ke, ogif ke, semua X punya skala tak payah ikut. Semua paksi X punya skala tak payah ikut. Kita hanya ikut paksi X saja. Paksi Y saja. Yang ni kena ikut. 2 cm kepada 2 pelajar ni kena ikut. Ingat nak lukis histogram, poligon kerapan dengan ogif, paksi X punya skala jangan ikut. Awak hanya buat apa yang awak hafal saja. Awak hafal, terus guna. Lepas tu kat sini guna 2. Yang ni dia kena ikut dah ini. Dia kata 2 cm kepada 2, ni kena ikut. So buatlah kat sini. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Buatlah sampai habis. Okay, lepas tu kita nak lukis poligon kerapan, plotkan semua titik yang ada. Cikgu rasa macam cikgu ada salah sikit ni cikgu punya ni. Mungkin ada salah sikit kat sini. Ataupun cikgu punya jadual cikgu ni tak betul ni. Ataupun di skala ni. Sebab kita nak buat sampai 35 ni, dia punya maksimum dia. So kat sini tak cukup dia punya ni. Adalah soalan cikgu buat tak berapa kena tu. Okay, lepas tu kat sini kita plot lah semua titik dia. Kita plot Kita akan plot daripada sini. Katakan kita plot lah, plot sampailah hujung sini kita akan plot macam ni. So bila kita lukis dia akan jadi macam ni. Ni kita pakai pembaris pakai pembaris dia akan jadi macam ni lebih kurang. Okey, bila kita lukis yang hujung ni, dia tak sama macam mana kita hafal. Nampak tak? Yang kita hafal dia akan berhenti daripada bawah, naik dan berakhir kat bawah balik. Dia akan tutup bawah dan bawah. So kat sini, nampak tak kat sini? Kita tergantung. Awak kena tutup sebab kita kena lukis seperti mana yang kita hafal.
So yang ni awak kena tutup kat sini. Tutup kat sini dan kena bagi tahulah value dia kat sini adalah 43. So inilah poligon kerapan. Siaplah poligon kerapan. Lepas tu soalan E tu, yang ni nak kena lukis poligon kerapan cantik lah baru boleh buat soalan E ni. So untuk soalan E ni cikgu tangguhkanlah awak try sendiri lah soalan E tu nanti. Okay, itu saja minta maaf banyak-banyak cikgu macam salah bajet soalan, salah bajet masa pada dia ni. Okey. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Azizul. Dah termakan masa Cikgu Azizul lah. Minta maaf banyak-banyak. Okey. Demikian tadi penerangan yang panjang lebar daripada penceramah kita Cikgu Azizul dalam menjawab soalan yang disediakan. Alhamdulillah banyak tajuk telah disentuh sangat jelas dan mudah. Cikgu rasa anda yang ada di sini hari ini adalah orang yang bertuah Sebab apa? Sekurang-kurangnya apa kemahiran yang telah diterangkan tadi dapat membantu anda dalam menyiapkan diri untuk peperiksaan percubaan dan juga SPM nanti. Okey, untuk hari ini itu saja apa yang dapat kita perkatakan hari ini dan terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Azizul. Apa-apa yang tersilap, apa yang tersalah tu minta maaf daripada semua Sama saya pun. Terima kasih semua. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum.